Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi Allah, insyaAllah sebelum kita mulakan kuliah ini, boleh sama-sama kita lihat pada status yang saya muat naik di dalam Facebook berkaitan dengan nombor akaun Mahat Al-Munir, yang mana Mahat Al-Munir ini merupakan sebuah pusat tahfiz dan kebajikan anak yatim serta asnaf, yang mana tuan-tuan dan puan-puan di sini kita mengumpulkan anak-anak yang berusia belasan tahun, ada juga yang kecil ataupun yang berada di sekolah rendah untuk kita mempelajari ilmu Al-Quran dan menghafal Al-Quran, di samping mengajarkan kitab-kitab turath, biasa sebut kitab kuning, kitab-kitab lama, yang mana anak-anak ini merupakan mereka yang daripada golongan asnaf, asnaf fakir miskin, dan juga ada sebahagiannya merupakan anak yatim, yang mana di sini mereka menjalankan pengajian tanpa yuran, maksudnya percuma. Jadi di pihak Al-Munir sendirilah yang mencari ataupun yang menyediakan segala keperluan hasil daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya merayu kalau tuan-tuan yang mempunyai kemurahan hati, kelebihan pendapatan untuk bulan ini mungkin boleh salurkan sedikit kepada Mahat Al-Munir. Begitu juga dalam Facebook saya sendiri, saya ada nyatakan iklan untuk menyumbang juga kepada penubuhan seriti, seriti di kawasan Puchong. Seriti di kawasan Puchong, yang mana tahun depan kita akan membuka lagi dua seriti. InsyaAllah mudah-mudahan seriti yang lahir ataupun yang ditubuhkan hasil daripada bantuan tuan-tuan dan puan-puan akan terus berterusan menjadi amal jariah sehinggalah ke hari kiamat nanti, insyaAllah. Baik, saya kira mungkin kita boleh mulakan kuliah pada ketika ini. Saya lihat kehadiran pun dah cukup memberangsangkan. Program pun boleh lagi ajak kawan-kawan untuk sama-sama kita berkongsi ilmu pengetahuan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kuliah kita pada malam ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan. Siratal ladzina. Alhamdulillah. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون Sadaqallahul Azim. Baik, sidang pendengar muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian, sebagaimana biasa yang telah kita amalkan sejak bulan yang lalu, insya-Allah pada setiap hari Rabu kita akan bersama-sama berbincang berkaitan dengan satu kitab, satu buku yang menceritakan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah yang kita ambil daripada kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah yang bermaksud ataupun diterjemahkan sebagai bahtera penyelamat. Kalau kita sebut bahtera penyelamat, maksudnya bahtera ni menjadi tempat untuk kita, kalau kita biasa dalam keadaan biasa di luar sana, bahtera ni dapat menyelamatkan kita merentasi lautan, samudra, mengelakkan kita daripada lemas, dan seumpama dengannya lah yang berkaitan dengan tragedi-tragedi yang berkaitan dengan laut dan juga pelayaran. Itulah juga maksud di sebalik pengarangan kitab ini, yang mana dengan kita mempelajari ilmu agama ini, mempelajari
ilmu berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan akidah, ia bakal menjadi penyelamat kepada kita nanti, insya-Allah, mudah-mudahan sama ada di dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita masih lagi membicarakan tentang bab yang berkaitan dengan ibadah. Yang sebelum ini kita membincangkan, atau minggu lepas kita membincangkan perkara yang berkaitan dengan istinja. Istinja ni sebagaimana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, istinja ni membawa maksud kita membersihkan ataupun kita kata menghilangkan najis, ataupun kita mengurangkannya daripada tempat kita keluar air kecil ataupun air besar. Dan pada minggu yang lalu kita membicarakan sedikit tentang bagaimana penggunaan batu dan juga air sebagai alat untuk istinja, dan ada beberapa soalan yang telah pun ditanya oleh tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih saya ucapkan. Dan ada satu soalan yang saya sebutkan ataupun saya beri satu jawapan. Saya nak tegaskan ataupun ingatkan sekali lagi berkaitan dengan penggunaan tisu basah ataupun wet tissue dalam kita nak beristinja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya tegaskan sekali lagi, minggu lepas saya dah sebut, penggunaan istinja ataupun istinja menggunakan wet tissue dari segi hukum syarak dia tidak menepati istinja itu sendiri. Ada hujah-hujah yang dinyatakan oleh sebagian ulama, cuma saya nak beritahu yang itu. Cuma kalau kita nak guna juga wet tissue, bila kita nak gunakan wet tissue, pastikan kita bilas juga dengan air selepas daripada itu. Bilas juga dengan air. Dan kalau secara kebetulan ataupun bila mana anak ini berada di samping kita sewaktu kita sedang solat, maka kita kena segera mengalihkan anak ini supaya kita tidak menanggung najis. Baik. Jadi hari ini kita sambung sikit lagi berkaitan dengan istinja, iaitu minggu lepas kita sampai kepada alat ataupun perkara yang tak boleh digunakan untuk istinja. Jadi hari ini kita akan lihat sedikit berkaitan dengan adab-adab bila mana kita beristinja. Kalau kita perhatikan kepada apa yang saya akan baca nanti atau yang saya akan kongsikan nanti, insya-Allah, yang mana disebut tentang beristinja ni, dia ada adab-adab dia. Dia tak boleh kita membuang ataupun kita istilahnya membuang air besar ataupun qada hajat, sama ada kita nak buang air besar atau buang air kecil, dalam keadaan kita tak menjaga adab-adab ini. Sebagai seorang manusia yang bertamadun, sudah pastinya kita kena sentiasa menjaga adab-adab ini. Baik. Jadi kita lihat pertama sekali, iaitu kita lihat kepada yang pertama sekali, adab yang berkaitan dengan tempat. Tempat kita buang air. Tempat kita nak beristinja lah. Tempat ni kita kena jaga baik-baik. Sebab apa? Sebab tempat ni memberikan implikasi yang cukup besar kepada kita kalau kita tak mematuhi atau kita tidak beradab berkaitan dengan tempat. Baik, yang pertama, tempat yang kita gunakan ataupun yang kita nak beristinja tu mestilah bukan laluan orang ramai. Bukan laluan orang ramai. Maksudnya mungkin tak tahulah, mungkin di sekitar kejiranan kita ni mungkinlah kita tidak melakukan perkara sebegitu rupa. Tapi mungkin kalau kita dalam keadaan kita mungkin hiking, sebut hiking tu ingat kawan-kawan yang suka hiking. Hiking ke, atau kita masuk ke dalam hutan ataupun kita masuk ke kawasan rekreasi, air terjun dan sebagainya, dah tak tahan sangat, tak ada tempat nak beristinja, jadi kita cari tempat yang bukan laluan orang ramai. Bukan laluan orang ramai lah, bukan laluan orang ramai. Jadi kita lihat kepada satu hadis Nabi SAW yang Nabi menyebutkan, ittaqul la'anaini qala wa man la'anani qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas atau fi zillihim. Nabi SAW menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana bermaksud, takutlah kamu kepada dua perkara yang membawa kepada laknat. Para sahabat bertanya, apakah dua perkara tersebut, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW lantas menjawab, orang yang buang air di tempat luar orang ramai atau tempat mereka berteduh. Baik, itu yang pertama. Kemudian
kita kena elakkan di tempat ataupun di lubang di tanah, di atas tanah yang mempunyai lubang, ataupun kita nampak, kita lalu kawasan tersebut, kita nampak ada lubang, kita nampak ada lubang, jadi kita kata, oh ni tempat istinja ni, kita pun buka seluar, kita pun berak-berak, kita pun buang air kat situ. Jadi jangan. Sebab apa? Kita bimbang yang pertama, itu adalah tempat di mana duduknya binatang berbisa. Ular sebagai contohnya, kalajengking dan sebagainya, yang mana dibimbangi kalau kita membuang air besar, qada hajat di situ, dia akan memberi mudarat kepada kita. Elok-elok kita nak legakan perut, akhirnya jantung kita yang berhenti. Kenapa? Kerana terkena patukan ataupun gigitan binatang yang berbisa. Ataupun kita bimbang tempat tersebut merupakan laluan ataupun kawasan binatang yang lemah lah, ataupun yang tidak berdaya. Contohnya mungkin situ tempat serangga-serangga yang membuat rumah, ataupun tempat semut ke, ataupun tempat mungkin perkara yang ataupun binatang-binatang yang lemah. Jadi kita bimbang dia akan mengganggu binatang-binatang tersebut. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tempat berkaitan tempat ini, iaitu mestilah kita elakkan daripada kita membuang ataupun kita qada hajat di tempat di bawah pohon yang berbuah. Contohnya macam bawah pokok jambu, kan? Pokok bagi jambu air ke jambu batu tu semua itulah, ataupun di bawah pokok rambutan, ataupun di bawah pokok durian. Lagilah jangan, durian ni bahaya. Sebab apa? Sebab kalau jatuh atas kepala kita, faqad qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi itu kita nak elak. Jadi sebab apa kita nak elakkan daripada qada hajat di kawasan ataupun di tempat di bawah pohon yang berbuah ni, supaya kita nak elakkan bila buah ni jatuh terkena najis kita. Baik. Kemudian mestilah kita buang ataupun kita qada hajat di tempat yang keempatnya, iaitu di dalam air yang tenang dan tidak mengalir. Dalam lopak contohnya, air tenang. Mana lagi? Dalam kolam renang. Kolam renang ni satu tempat yang kalau kita terbuang air besar kat situ memang bala lah. Sangat bala kat situ. Jadi kita kena elakkan. Sebab itu dalam satu hadis yang lain Nabi ada menyebutkan, yang Nabi SAW menyebutkan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala fil ma'i raqid. Yang mana Nabi SAW menyebutkan daripada hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mana Nabi SAW menyebutkan baginda melarang manusia buang air kecil dalam air yang tenang. Dalam lopak air contohnya. Kita nampak ada satu lopak air, kita pun pergi buang air dekat situ. Jadi kita elakkan daripada membuat ataupun membuang hajat kita di tempat-tempat sebegitu. Baik, itu yang pertama berkaitan dengan tempat. Yang kedua, kita lihat dari segi cara masuk dan keluar dari tempat buang air. Kita kena perhatikan bagaimana ataupun kita kata cara-cara kita nak masuk ke dalam tempat buang air, dan juga cara masuk dan juga cara keluar. Contoh kita nak masuk tandas lah. Kita masuk tandas, kita masuk tandas, kita ada sunat dia. Sunat dia apa? Kita masuk dengan kaki kiri, kan? Kemudian kita baca doa. Kita baca doa masuk tandas. Kalau doa masuk tandas ni, kalau kita tanya anak-anak kita yang tadika, yang di pasti, dan juga di taska dan sebagainya, dia ajar tentang cara masuk tandas ni, dia boleh siap nyanyi lagi. Jadi cara nak baca bukan niat, kita nak baca doa sebelum masuk tandas ni, kita baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Qaba'ith dengan sa. Maksudnya kita doa dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada gangguan syaitan jantan dan syaitan betina. Jadi kita umum maklumlah yang mana syaitan ni duduk dalam tandas tu, tempat dia lah tu. Jadi kita ni elaklah duduk tandas lama-lama. Kadang-kadang kita ni duduk tandas ni kita berteleku, ataupun kita mengambil ilham, nak cipta lagu dalam tandas lah, macam-macam kita buat. Jadi elakkan perkara berikut. Duduk dalam tandas ni sekejap lah cukup, jangan lama-lama sangat. Baik. Kemudian bila mana kita nak keluar tandas, kita keluar dengan kaki kanan.
Kemudian kita baca apa? Kita baca doa. Apa doa untuk keluar tandas? Ghufranak. Ghufranak ni maksud apa? Ghufranak ni maksud kami mengharapkan keampunanmu ya Allah. Itu maksud ghufranak, maksudnya bila kita masuk tandas, kita bimbang, kita membawa ataupun kita bersama-sama kita tu ada dosa-dosa ataupun perkara-perkara yang menyebabkan kita tidak suci bila kita keluar. Jadi kita kata ghufranak, kami mengharapkan ampunanmu ya Allah. Rabbana alhamdulillahilladzi azhab anni alladhi wa'afini, alhamdulillahilladzi azaqani ladzathu wa abqa fi quwwati wa daf'i anni adah. Ataupun kalau kita nak baca ghufranak pun boleh. Baik. Panjang pula doa ni kan. Baik. Jadi itu berkaitan dengan keluar. Kemudian kita tidak membawa tulisan-tulisan yang berbentuk atau berupa nama-nama Allah. Sebaiknya kalau kita ada mungkin dalam wallet ke ataupun dalam mana-mana tempat, kita keluarkan siap-siap daripada tubuh badan kita, daripada poket kita. Jangan kita bawa masuk dalam tandas. Apatah lagi kalau kita bawa masuk, kalau kita ada mushaf Quran, tinggalkan kat luar, jangan bawa masuk. Habis tu Ustaz, macam mana kalau Quran dalam telefon? Baik, Quran dalam telefon, jangan pergi uninstall pula aplikasi tu kan. Jadi payah pula. Setiap kali masuk tandas, uninstall, keluar, install balik. Jadi cukuplah kita tutup saja aplikasi tersebut, jangan biar dia terbuka display dekat skrin. Baik. Kemudian kita juga akan perhatikan, yang pertama tadi tempat buang air, yang kedua berkaitan dengan cara kita keluar masuk tandas, yang ketiga adab berkaitan dengan istinja ini adalah kita nak perhatikan dari sudut arah arah kita beristinja ataupun kita membuang hajat. Ini kita fokuskan bila mana kita berada di kawasan yang terbuka lah, tanah lapang, bukan di tandas lah, ataupun di tempat yang memang dikhususkan untuk tandas ataupun untuk membuang hajat. Baik. Yang pertama sekali, bila sebut tempat, kita diharamkan, haram kita membuang hajat menghadap ke arah kiblat. Macam tadilah bila mana kita duduk dalam hutan ataupun dalam kawasan lapang, kita cari tempat nak buang hajat, kemudian kita tengok arah kiblat. Arah kiblat mana? Okey, arah kiblat ke depan. Jadi kita pusing ke kanan atau ke kiri. Sebab apa? Tak boleh kita menghadap kiblat ataupun kita membelakangkan kiblat. Tak boleh. Ni kalau kita berada di kawasan lapang lah. Kalau di kawasan lapang. Kalau kita berada di kawasan yang memang dikhususkan untuk tandas, jadi tak mengapalah yang tu. Jadi diambil daripada hadis Nabi SAW yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim, yang mana Nabi SAW menyebutkan, iza ataitumul ghaid fala tastaqbilu al-qiblata wala tadbiruha bibulin aw ghaid walakin syarrahu aw gharribu. Baik. Apabila kamu di tempat buang air, janganlah kamu menghadap kiblat atau membelakangi, sama ada ketika buang air kecil atau air besar, tetapi menghadaplah ke arah timur ataupun ke arah barat. Maksudnya kita pusing ke kiri atau ke kanan daripada arah kiblat. Jadi ini terpakai atau khusus bila mana kita berada di kawasan padang pasir yang luas atau di kawasan padang yang terbuka. Tapi benda ni sebenarnya menjadi satu iktibar juga kepada kita bila kita mungkin kita nak buat rumah. Jadi kita nak buat rumah pun kadang-kadang, walaupun kita dah memang khususkan tempat tu untuk buang air, ataupun memang dah ada tandas tertutup dan sebagainya, tapi kita kena concern jugalah sedikit, sebab tandas ni biasa kita takkan ubah tandas ni dalam tempoh yang kerap. Ini kita nak tunggu tandas kat sini, minggu depan kita nak tukarlah tandas, kita renovate, buat tandas belah sana pula tak ada. Jadi biasa kita buat sekali je. Kalau nak renovate pun mungkin lepas 10 tahun, 15 tahun. Jadi sebaik-baiknya, sebab tu kita nak buat rumah tu kita tahu dah kiblat mana. Kalau kiblat ke arah depan sini. Jadi kita pun kata, jadi kita buat tandas sama ada kita menghadap sana ataupun menghadap sana. Macam tu. Itu cara ya, tapi itu optional. Terbaik-baiknya kalau tak boleh nak buat macam tu. Ialah kadang-kadang kita dapat tanah nak buat rumah ni, kadang sengit macam ni, kadang sengit macam ni.
Tak semestinya dia ikut apa kehendak yang kita mahukan. Baik itu. Kemudian yang keempat, berkaitan dengan adab ketika mana kita membuang air. Saya masih ingat masa permulaan ataupun waktu mula-mula masuk ke MRSM Jasin dulu, masa tingkatan 4, saya punya ADC, use. Dia minta demo cara nak buang air. Jadi sebenarnya cara buang air, cara Nabi ni dia ada cara dia. Jadi kita kena memberatkan duduk di atas kiri. Kita memberatkan duduk di atas kiri. Jadi kita angkat lutut sebelah kanan, kemudian kita memberatkan di sebelah kiri. Itu. Jadi kemudian kita digalakkan supaya melihat ke depan. Jangan tengok bawah, tengok kemaluan ataupun tengok ke langit. Kita tengok ke depan. Jadi itu. Kemudian kita juga seboleh-bolehnya mengelakkan daripada bercakap-cakap. Kadang-kadang kita masuk tandas pun berjemaah. Dalam satu tandas tu ada banyak tempat buang air, jadi kita pun masuk tandas berjemaah, kita pun bersembang-sembang dengan orang-orang sebelah kita. Bersembang dengan orang sebelah kita. Jadi benda tu janganlah buat. Kalau nak buat juga tunggu keluar tandas lah. Saya pun tak faham kenapa nak kena berbual kan. Nak kena berbual pula. Baik. Jadi itu berkaitan dengan istinja. Jadi kalau ada persoalan mungkin boleh tanya di hujung nantilah. Jadi kita akan masuk terus kepada tajuk ataupun fasal yang ke-6. Hari ini kita masuk terus fasal yang ke-6. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang perkara fardu dalam wuduk. Perkara fardu dalam wuduk. Baik. Kalau masa saya belajar kitab ni dulu, tok guru saya sebut dia bagi kuis. Dia bagi kuis, dia kata sebutkan 2 rukun kering dan 4 rukun basah bagi wuduk. Wuduk ni dia ada rukun kering, dia ada rukun basah. Rukun kering ni apa? Nanti kita akan tengok. Rukun basah ni apa? Baik. Jadi itu skill masing-masing lah. Jadi suka untuk saya bacakan di sini matan yang disebutkan oleh penulis kitab ini. Ulama ini menyebutkan di sini furudul wudu'i sittah. Al-awwalun niyyah, al-thani ghuslul wajhi, al-thalis ghuslul yadain ma'al mirfaqain, al-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si, al-khamis ghuslul rajulaini ma'al ka'bain, al-sadis at-tartibu. Di sini kita lihat rukun wuduk itu ada 6. Baik, rukun wuduk itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Yang kedua apa? Yang kedua adalah disebut kat sini ghuslul wajhi, membasuh muka. Membasuh muka. Baik. Kalau kita lihat yang pertama niat. Sambil kita niat, nanti kita akan tunjuk kat sinilah cara-cara dia. Cuma niat pertama, yang kedua ghuslul wajhi, kemudian yang ketiga al-thalith disebut ghuslul yadain ma'al mirfaqaini. Maksudnya kita membasuh kedua tangan serta kedua-dua siku. Maksudnya kalau kita basuh ataupun kita mengambil wuduk daripada hujung tangan ni sampailah ke siku. Sampai ke siku tu maksudnya apa? Maksudnya mesti kena siku. Jadi sunatnya bila mana kita nak ambil wuduk ni, sebaik-baiknya kita lebihkan mengatasi atau lebih daripada siku. Nak sampai ke tiak pun bagus, lagi bagus. Tapi jangan sampai ke bahu, sampai ke leher lah. Itu melampau sangat. Dia bila wuduk ni, bila kita lebih, tak apa. Jangan kurang ataupun jangan tak ada langsung. Jangan tak langsung tu melampau lah kan. Baik. Okay. Yang ketiga disebut kat sini adalah yang keempat ar-rabi' mashu syai'in min ar-ra'si.
Maksudnya menyapu sedikit daripada kepala. Sedikit macam mana nanti kita tengok. Memang sedikit. Kita sapu sedikit, jangan banyak-banyak. Jadi itu yang berkaitan dengan menyapu sedikit. Kemudian yang kelima, al-khamis, ghuslur rajulaini ma'al ka'bain. Kita membasuh kedua kaki bersama atau berserta dengan buku lali. Buku lali ni bahagian yang terbonjol sedikit di bahagian kaki, di tapak kaki kita atas sikit. Semua tahu kot buku lali di mana? Cuba rasa buku lali masing-masing. Ada tak? Saya punya ada lagi, alhamdulillah. Walaupun dah makin tenggelam di telan lemak, ada lagi. Baik. Jadi itu adalah berkaitan dengan, dan yang keenam as-sadis at-tartib. Yang keenam itu adalah tertib. Tertib. Baik. Jadi niat dan tertib itu kita akan tengok nanti. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang kasih Allah sekalian, bila kita lihat kepada hukum ataupun perkara ataupun kewajipan dalam menurut ataupun fardu yang disusun dalam rukun wuduk ini, kita lihat kembali dari mana asal usul ataupun perintah yang menyatakan tentang wuduk. Baik, kita lihat kepada ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan wuduk ini dalam surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wa mashu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu, sebenarnya ayat tu kalau kita baca ayat ni daripada wuduk, kemudian dia masuk kepada kewajipan untuk mandi junub atau mandi wajib. Wa in kuntum junuban fatahharu, disebutkan selepas pada itu, bila mana kamu berjunub maka hendaklah kamu bersuci ataupun mandi wajib. Kemudian adalah ayat tu panjang kat situ. Di bawah tu juga ada cerita tentang bertayamum. Semua ni nanti kita akan masuk lepas daripada ini. Lepas daripada kita belajar wuduk, kita belajar tentang bahagian-bahagian air, bahagian-bahagian najis seumpamanya. Nanti kita akan masuk nanti berkaitan dengan tayamum. Tayamum ni pun ada kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan. Baik, jadi kita lihat dekat sini, apakah itu maksud wuduk? Apa itu wuduk? Baik. Wuduk ni berasal daripada perkataan wada'ah. Wada'ah. Waw, dad, alif, hamzah, ta marbutah. Wada'ah. Yang bermaksud dari segi bahasa dia adalah elok dan juga berseri. Baik. Itu maksud wuduk. Ataupun perkataan wuduk ni asal daripada wada'ah. Kemudian wada'ah. Dia bukan hamzah, dia bukan ain, dia hamzah. Wada'ah. Gitu. Kemudian sementara daripada segi syarak, maksud wuduk ini adalah perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu berserta dengan niat. Ini kerana perbuatan itu mengelokkan dan menyerikan anggota yang dibasuh dan dibersihkan. Perkataan wadu' adalah nama air yang digunakan untuk berwuduk. Jadi maksud wuduk ni atau wadu'ah ni elok dan juga berseri. Itu dari segi bahasa. Kalau kita lihat dari sudut istilah ataupun dari segi syarak, maksudnya adalah menggunakan air pada anggota-anggota tertentu berserta dengan niat. Baik. Jadi kalau kita lihat tadi, bila kita lihat pada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya alladzina amanu idza qumtum ilas shalah, bila kamu orang beriman, bila kamu nak mengerjakan sembahyang, Allah Taala kata apa? Allah Taala kata faghsilu wujuhakum, basuh muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan juga kedua tangan sehingga kedua siku. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, kemudian kamu basuh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan juga kaki kamu sehingga dua-dua buku lali. Dua-dua buku lali. Baik. Jadi di mana perkataan niatnya?
Okay, daripada ayat Quran tersebut tak ada sebut tentang niat. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian, sebab itulah bila kita kata tentang sumber-sumber hukum yang disepakati oleh ulama yang dia ada dalam Islam ni, dia ada empat yang disepakati. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran ni dia tidak ada percanggahan langsung. Dia memang qat'i. Dia memang jelas, tidak ada percanggahan. Dia memang sumber yang sah, sumber yang asli. Kemudian sumber yang kedua iaitu as-sunnah. As-sunnah, kemudian ijma' dan qiyas. Dan ada lagi beberapa sumber-sumber hukum yang lain yang mana ia tidak disepakati, bahkan ada yang digunakan juga tapi bukanlah sumber yang disepakati. Contoh macam sa'duz zara'i, macam istihsan, macam amal ahlul Madinah, mana benda-benda tu adalah antara perkara yang menjadi sumber hukum yang ditentukan oleh ulama, cuma dia tak disepakati. Yang disepakati hanya 4. Sebab tu kita kata bila kita nak ambil hukum tidak boleh ambil daripada Quran saja, mesti daripada hadis juga. Sebabnya dalam Quran dia tidak menyeluruh dari segi pengarahan. Dia mesti diterangkan dengan hadis Nabi SAW. Kena diterangkan dengan hadis Nabi SAW. Jadi dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab ni sahabat Nabi yang besar. Sahabat Nabi yang rapat dengan Nabi SAW. Sangat rapat dengan Nabi SAW. Tetapi dia tidak meriwayatkan hadis yang banyak, walaupun dia banyak berada di sisi Nabi SAW. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar, kita jarang dengar hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam daripada Sayyidina Abu Bakar. Baik. Jadi kenapa kita tak nak ceritakan kat sinilah, dia akan mengambil masa yang panjang. Kita kalau nak belajar benda tu, mungkin kita boleh belajar ilmu mustalah hadis tu bolehlah. Tapi nak beritahu, Sayyidina Umar ni dia tak banyak meriwayatkan hadis. Cuma hadis yang diriwayatkan ini adalah riwayat hadis yang sangat masyhur. Yang mana Nabi SAW pernah menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imratin an yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik. Nabi SAW menyebutkan, saya nak ambil yang atas tu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat, dan setiap orang hanya mendapat apa yang dia niatkan. Baik. Kenapa niat ni menjadi rukun yang pertama dalam wuduk? Sebab niat ini dia menentukan sama ada ibadah itu menjadi sah ataupun tidak sah. Kalau kita solat contohnya, kalau kita angkat takbir, ya Allahu Akbar, tapi kita tak ada niat apa-apa, saja angkat takbir, agak-agak bagaimana kedudukan solat kita? Kita nak buat apa tu? Kan? Kita duduk kat depan menghadap kiblat, Allahu Akbar. Lepas tu kita fikir, apa benda aku buat? Nampak? Dia akan jadi tak keruan. Kita ni nak solat ke nak apa? Kadang-kadang kita jadi pening, kita niat puasa pula. Allahu Akbar saja aku puasa esok hari. Puasa? Silap. Dia tak betul. Dia akan jadi tidak sah. Sebab niat itu yang menentukan sama ada kita sah atau tidak. Niat ni juga dia membezakan antara yang wajib dan juga yang sunat. Kan? Saya suka ambil contoh solat sebab solat ni kita mudah faham. Contoh kalau kita solat subuh. Solat subuh, kalau solat fardu dengan solat sunat subuh, apa beza dia? Kalau kita tak ambil kira segi kunut tu lah, kunut tu katalah kita tak ambil kira sekejap. Jadi dari segi bilangan rakaat berapa? 2. Solat sunat subuh 2 rakaat juga. Jadi apa yang membezakan? Yang membezakannya adalah niat kita nak solat fardu ke kita nak solat sunat. Jadi sebab itulah seorang mukallaf tidak akan mendapat pahala ibadatnya kecuali niatnya betul. Dan cara nak niat ni sebenarnya tidaklah diajar secara khusus oleh Nabi SAW. Tak ada. Inilah satu-satunya hadis yang membicarakan tentang niat. Membicarakan tentang niat, yang mana Nabi SAW meminta kepada kita, kalau
Kalau kita nak melakukan sesuatu perbuatan, kita mesti mulakan dengan niat. Dan kita akan dikira berdasarkan apa yang kita niatkan. Nampak? Itu. Jadi dia tak ada lagi kata, kalau kau nak niat kau kena buat macam ni, kau kena baca kuat-kuat sebelum solat kan. Benda-benda macam tu sebenarnya tidak diajar oleh Nabi SAW. Cuma ulama' terkemudian memberikan panduan untuk memudahkan kita dalam menunaikan ibadat. Kan? Contoh macam bila mana Imam Asy-Syafi'i mengajar kepada kita, ataupun ulama' yang mengikuti Imam Asy-Syafi'i, dia memperkenalkan tentang lafaz niat. Lafaz niat tu untuk membantu mendidik hati. Maka ia menjadi satu perkara yang disunatkan. Jadi kita pun baca niat. Kita baca niat, sahaja aku solat fardu Isyak 4 rakaat mengikut Imam Allah Ta'ala. Allahu Akbar gitu. Tetapi kita kena ingat, sewaktu kita nak angkat takbir, kita mesti sertakan niat tu dalam hati. Lafaz tu satu perkara, niat tu kena masuk. Begitu. Sama juga macam kita bila mana kita nak ambil wudu. Bila kita nak ambil wudu, kadang kita baca nawaitu raf'al hadathi, nawaitu fadl wudu'in, macam ada dua, bolehlah mana-mana pun. Kita nawaitu raf'al hadathi al-asghari lillahi ta'ala, kita pun ambil wudu, saja aku mengangkat wudu, gitu. Jadi sebenarnya niat ni adalah lintasan hati. Kita terdetik. Sebab tu bila mana kita duduk di depan paip tu, kita nak ambil wudu, kita basuh tangan, kita tenangkan diri kan, basuh tangan kan. Kemudian kita berkumur, kita masukkan air dalam hidung. Jadi sebenarnya benda tu ada hikmah dia. Contoh apa hikmah bila mana kita mengamalkan perkara-perkara sunat dalam wudu. Sebab wudu ni pun ada sunat-sunat dia. Contoh macam bila kita nak basuh tangan, pergelangan tangan, kita buat macam tu kan. Jadi apa hikmah dia? Hikmah dia bila kita buat macam tu, kita dapat mengetahui, melihat kepada warna air tersebut. Sama ada air itu bersih, dari segi pandangan mata kita, jernih tak jernih. Kemudian kita masukkan dalam mulut kita untuk berkumur. Kita dapat tahu rasa air ni rasa air yang bersih lah. Kemudian kita masukkan air ke dalam hidung. Kita boleh tahu, bau air ni bukan bau air yang tercemar dan sebagainya. Jadi kita pun buat. Itu antara perkara sunat yang berlaku dalam wuduk. Cuma nak bagi tahu, lepas kita dah masukkan air dalam hidung, kemudian kita buat apa? Masa kita nak tadah untuk kita nak ambil wuduk tu, kemudian kita berniat nawaitu raf'al hadathi al-asghari lillahi ta'ala, ataupun saja aku ambil wuduk kepada Allah Ta'ala. Kita lintaskan dalam hati, kemudian kita sapu muka. Kita tak payah nak serentak sangatlah. Saja aku ambil wuduk Allah gitu kan. Jadi dia satu benda yang kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang orang was-was kan. Aku dah niat belum? Tak masuk. Bukan solat yang tak masuk niat, wuduk pun boleh tak masuk niat. Jadi kita kena dia biasa kalau kita dah lama kau ambil wuduk, agaknya kita boleh faham kot. Kerana kita dalam keadaan yang bersahaja, saja aku ambil wuduk. Okey. Kita pun ambil wuduk dan sebagainya. Baik. Jadi mula-mula kita basuh muka. Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kamu, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bahagian muka yang kita kena tahu, di manakah tempat yang mesti kena. Saya nak buka kopiah aja Baik. Bila kita ambil wuduk, pastikan kita ambil daripada tempat tumbuh rambut. Mana? Sini. Okay, semua boleh pegang kepala masing-masing. Kepala masing-masing. Pegang di hujung rambut ni. Ataupun di hujung kepala kita ni ada permulaan rambut. Situ, daripada situ. Kemudian ini sempadan atas. Kemudian mesti sampai ke bawah muka. Muka dikira sampai sini sampai bawah ni. Bawah dagu ni. Sebab tu bila kita ambil wuduk, tangan ni ni nampak. Tangan ni kita pastikan kena bahagian bawah. Kalau kita nak buat tonjoh pun tak apa macam tu. Jadi pastikan kena bahagian atas, kemudian bawah ni pun kena. Kemudian itu sempadan atas dan sempadan bawah.
Okey. Sepadan kiri kanan. Okey, daripada ni anak telinga ni. Sini. Betul nampak ke ni? Aku main belasah kejap tengok video jap. Mana video? Okey, nampak sini. Kau nampak cakap nampak Okey, sini. Kemudian daripada itu sini, maknanya di sini semua ni mesti kena air, pastikan kena air, sebab tu sideburn ni memang kena, siapa ada sideburn tebal pastikan kena sampai ke kulit. Sama juga yang ada janggut, yang ada misai, pastikan air tu kena sampai ke kulit. Melainkan kalau janggut ataupun jambang kita terlalu tebal, macam Osama Ladin, kan? Tebal janggut kita. Kalau kita nak sampaikan ke kulit tu mungkin kita kena pakai pilih bomba kot. Baru boleh masuk. Dia boleh sampai. Jadi tak boleh. Jadi kita just pastikan air tu terkena bahagian luar janggut tu. Baik, kalau tak sampai dalam pun tak mengapa, Jadi, dia akan jadi menyusahkan pula. Jadi kita pastikan luaran tu kena. Setakat mana sempadan jambang kita tu atau janggut kita tu, pastikan luar tu kena. Baik, faham tak faham ni? Baguslah kuliah ni, semua siap mendengarkan, Yalah, online kan. Kat sini pun ada sahabat-sahabat, ada 2-3 orang. Okey, tak apa, Jadi alhamdulillah, dan macam saya sebut sebelum ni, kita ni ulang je kan. Benda ni kita dah belajar lama, cuma mungkin kadang-kadang kita macam ni, rupanya aku terlupa macam ni. Jadi benda-benda macam tu mungkin boleh mengelokkan lagi ibadah kita. Baik. Kemudian kita lihat, seterusnya tadi dah basuh muka, kemudian yang seterusnya wa aydiyakum ilal marafiq, yang mana Allah Taala menyebutkan seterusnya dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, sehingga kepada siku. Baik, saya rasa ni pun tak susah nak faham. Jadi di tangan tu pastikan kalau kita kuku panjang tu pastikan kenalah bahagian dalam tu. Kalau boleh kita potonglah macam ini apa rabu. Kami Jumaat boleh potong dah. Jadi kita macam celah-celah jari ni, biasa tangan tak ada masalah sangat. Kalau kita tak selit-selitkan dekat tengah-tengah ni pun rasanya masih tak mengapa. Sebab apa? Sebab dia masih boleh dilalukan air. Baik, jadi kita sampai ke siku dan pastikan siku kita kena betul. Baik. Jadi perkara yang berkaitan dengan siku ataupun mengenai siku ini terdapat dalam hadis Nabi SAW sebagaimana direkodkan oleh Imam Muslim, daripada kitab Sahih Muslimnya, yang mana Nabi SAW telah bersabda annahu tawaddu'a faghasala wajhahu fa asbagha wudu'a thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil adudi thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil adudi thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna hatta ashra'a fil saqi thumma ghasala rijlahu al-yusra hatta ashra'a fil saqi thumma qala hakadha wa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Baik. Nabi SAW telah pun bersabda yang mana bermaksud beliau berwuduk, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berwuduk dengan membasuh mukanya dengan sempurna, kemudian membasuh dengan tangan kanan, kemudian membasuh tangan kanan, kemudian tangan kiri hingga bahagian lengan, menyapu kepala dan membasuh kaki kanan kemudian kaki kiri sehingga kepala bahagian betis. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah aku melihat Rasulullah SAW berwuduk. Baik, jadi kita wajib meratakan. Baik, kalau kita lihat pada hadis ni, Nabi SAW menunjukkan kepada kita bila kita berwuduk, pakai balik. Nampak pelik pula. Jubah ni pun dah tak muat dah. Okey. Maksudnya bila kita berwuduk, sunat kalau kita melebihkan tempat kita berwuduk. Contoh macam tangan, kan. Bila kita sapu, pastikan lebih sikit daripada siku, kan. Lebih sikit daripada siku, sebabnya kalau sampai lengan tu dah cantik sampai atas . Siapa yang bicep besar-besar tu kan, yang ukur bicep besar-besar tu, dia kena pastikan supaya lengan tu kena. Macam kita bicep tak besar sangat kan. Okey. Jadi
Begitu juga tadi bila mana Nabi SAW membasuh kaki ketika wuduk, basuh sampai terkena betis. Maksudnya basuh sampai ke betis, atas pada buku lali. Ada setengah ulama berpendapat boleh sampai ke siku, kan? Kadang ada sampai siku lah, sampai ke lutut basuh kaki. Dia yang tak boleh, dia tak boleh bila kita berlebih-lebihan. Berlebihan macam mana? Sampai ke pangkal peha kita basuh. Itu berlebih-lebihan lah. Setakat betis atau sampai lutut tu masih kata dalam lingkungan yang selamat, boleh. Ada kadang-kadang yalah, kalau bila air lepas kita mandi, kita ambil wuduk, ambil kau, kita basuh kaki sampai ke peha. Sampai ke peha kita basuh. Kan? Mentang-mentang pakai tuala je, kan? Kita pun sampai ke peha kita basuh. Baik. Cukup sampai ke betis. Baik. Jadi kemudian wajib kita meratakan basuhan sehingga ke bawah bulu dan juga di bawah kulit, bukan bawah kulit, maksudnya sampai kena kulit. Okey. Mana kalau macam bulu roma kita kan, macam tangan kita tebal kan, setengah-setengah tu pastikan dia kena betul sampai ke kulit. Kena betul-betul lah. Dan kuku, satu lagi, celah-celah kuku kena pastikan sentiasa bersih supaya air boleh masuk. Okey. Okey, kalau kaki. Oh, belum kaki lagi. Sabar. Hal ini berdasarkan hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu yang mengatakan raja'na ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila al-Madinah hatta idza kunna bima'in bi tariqil ta'ajjal qaumun 'inda al-'asri fatawadda'u wa hum 'ijalun fantahayna ilaihim wa 'aqabuhum taluhu lam yamassaha al-ma' faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wailul lil a'qabi minan nari asbighul wudu. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya sebagaimana yang telah dinukilkan dalam kitab Imam Al-Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda yang bermaksud, kami pulang bersama-sama Rasulullah SAW daripada Mekah ke Madinah. Apabila kami sampai ke kawasan air di pertengahan jalan, sekumpulan orang bergegas untuk bersolat asar. Lalu mereka berwuduk secara tergesa-gesa. Kami pun menghampiri mereka dan mendapati buku lali mereka tidak dibasahi air. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, celakalah buku lali mereka disebabkan oleh neraka. Oleh itu berwuduklah kamu dengan sempurna. Tuan-tuan dan puan-puan muslimat yang dikasihi Allah sekalian, kita kadang-kadang ialah cuba kita perhatikan kadang-kadang orang yang berada di bawah jagaan kita lah. Sama ada isteri kita mungkin, ataupun isteri boleh tengok suami berwuduk, ataupun mungkin anak boleh tengok anak-anak berwuduk. Kita tengok cara dia berwuduk tu macam mana. Sebab apa? Sebab wuduk yang sempurna akan membawa kepada kesempurnaan solat. Baik. Kalau wuduk yang tidak sempurna, dia akan menyebabkan solat kita tidak sempurna juga. Sebab apa? Sebab bila wuduk kita tidak sempurna, tidak sah solat kita. Tidak sah. Sebab tu kita kena hati-hati betul-betul dengan wuduk ni. Sebab pernah satu ketika Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, ketika mana sewaktu dia kanak-kanak, ketika mana dia melihat seorang tua sedang berwuduk, mereka perhatikan orang tua ni ataupun lelaki tersebut berwuduk dalam keadaan yang tidak sempurna. Jadi Hasan dan Husain ni dia nak tegur, takut orang tua ni terasa. Jadi dia buat macam mana? Dia buat lakonan. Dia buat lakonan, salah seorang ambil wuduk, bukan bergaduh lah, macam berlawan cakap. Lawan cakap, dan dia ambil wuduk, seorang ambil wuduk tak betul, kemudian seorang lagi dia tegur Hasan, ataupun Hasan tegur Husain. Macam ni, bukan begitu, bergaduh, bukan begitu. Jadi dia tanya kepada pakcik macam mana cara. Jadi daripada situ pakcik tu rasa, oh rupanya aku yang salah. Aku yang salah. Jadi begitu juga kita nak beritahu, kita ni kalau ada anak-anak kita kan, mereka mungkin belajar solat di tadika, di sekolah rendah. Bila balik kita cuba tengok, kita monitor, tengok kena tak. Bukanlah kita nak kata cikgu tak ajar dengan betul, tidak. Kadang-kadang pemahaman anak-anak ni dia perlukan kepada ulangan dan juga teguran dari semasa ke semasa. Sebab itu kadang-kadang ada setengah-setengah sistem sekolah macam di Seriti, kita ada
kita ada penilaian secara penilaian di rumah. Maknanya mak ayah pun akan menilai anak-anak. Mak ayah pun akan melihat ada buku rekod dia, anak-anak dekat rumah macam mana, baca Quran ke tak, kan wuduknya ataupun solatnya macam mana. Jadi benda tu kita kena buat di rumah. Tengok anak kita ambil wuduk macam mana. Sebab apa? Sebab Nabi pesan kepada kita, kalau kita tak basuh air kena pada buku kali, maka dia akan melembabkan kita mendapat kecelakaan, iaitu api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nak benda tu. Satu lagi, jari kaki ni. Jari kaki ni dia unik sikit. Dia tak macam tangan ni. Tangan ni kalau kita boleh kembang macam ni, air boleh lalu dekat tengah-tengah ni. Tapi kalau kaki, kita kena gosok celah-celah tu. Gosok setiap celah tu. Cara kita nak gosok tu, biasa kita guna tangan kiri lah. Tangan kiri kita gosok semua kan. Kaki kanan pun guna tangan kiri, kaki kiri pun guna tangan kiri juga. Okay, baik. Kita gosok. Tak kisahlah mana-mana pun, boleh. Tapi kita gosok. Pastikan semua rata kena air. Lagi-lagi tapak kaki kita tu kita kena. Kadang-kadang tapak kaki kita ni ada yang jenis mengelupaskan kulit. Ada terbelah. Jadi kita kena pastikan celah-celah tu kena air. Baik. Kedua hadis di atas menunjukkan hadis yang seterusnya. Anna rajulan tawaddu'a fataraka mawdi'a zufurin ala qadamihi wa absarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka faraja'a thumma shalla. Seorang lelaki berwuduk dan tertinggal basuhan pada kuku kakinya yang dilihat oleh Rasulullah SAW. Lalu baginda SAW mengatakan, ulang semula dan berwuduklah dengan sempurna. Lalu dia terus mengulanginya dengan sempurna dan mendirikan solat. Menunjukkan kat situ bahawa bila mana wuduk kita tak sempurna, basuhan kita tidak sempurna, maka wuduk kita tidak sah. Apatah lagi anggota-anggota yang wajib dibasuh, kita kena pastikannya terkena dengan betul. Wamsahu biru'usikum. Seterusnya, wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala kamu. Baik. Bagaimana kita nak sapu kepala? Kalau ikut mazhab Syafi'i memadai, kita basuh kepala sehingga terkena 3 helai rambut. Dapat kena 3 helai rambut pun dah cukup. Maksudnya sedikit tu sudah memadai. Kita lihat kepada sabda Nabi SAW, anna Rasulullah SAW tawaddu'a wa masaha binasiyatihi wa ala imamatihi. Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW berwuduk lalu baginda menyapu ubun-ubun dan di atas serban baginda. Maksudnya serban Rasulullah SAW diselakkan sikit, selak sikit macam tu kan. Kemudian dia ambil ujung ni saja, basuh sikit. Setengah tu kalau kita rasa macam susah lah kita nak apa? Kita ambil basuh belakang ni pun boleh. Basahkan kat sini. Yang terbaik macam mana? Kita sapulah, banyak pun tak apa. Boleh belaka. Kita nak jirus boleh. Bagi penuh basahkan rambut ni boleh. Tak ada masalah. Itu lebih baik. Tapi kalau sebut kat situ daripada hadis Nabi SAW memadai kita letak pada ubun-ubun kita ni sedikit pun sudah cukup. Baik. Baik. Kadang-kadang kita nak sapu kat sini sikit. Sapulah. Yang penting kita menepati rukun wuduk tersebut. Baik. Kemudian yang seterusnya, yang terakhir untuk malam ini, wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kedua-kedua kaki kamu meliputi buku lali. Buku lali adalah tulang yang timbul di bahagian sendi antara betis dan tapak kaki. Semua tahu kot kat mana letaknya buku lali. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, oleh itu wajib meratakan basuhan di kedua-dua belah kaki hingga tidak tertinggal sedikit pun, sama ada di kuku ataupun di bawah bulu roma, sebagaimana terangan cara-cara membasuh tangan yang lalu. Baik. Hal ini berdasarkan ayat-ayat menyebut fardu wuduk secara berturutan dan juga jadi habisnya tentang kaki. Masa saya sebutkan tadi, kaki pun kita kena pastikan. Kita kena pastikan bahawa celah-celah bulu-bulu roma kita kena air tersebut untuk wuduk. Baik.
Jadi sampai pada rukun yang ke-5. Jadi kita masuk pada yang ke-6. Baik. Yang ke-6 ni iaitu tertib. Jadi niat dan tertib ni kita akan bincang minggu depan. Ada satu fasal yang khusus tentang niat dan juga tertib. Dua rukun kering tadi. Jadi namun begitu, suka untuk saya simpulkan di sini, yang terakhir kat sini, tertib ni berdasarkan ayat-ayat menyebut fardu-fardu wuduk secara berturutan dan juga berdasarkan perbuatan Rasulullah SAW. Baginda tidak berwuduk melainkan dilakukannya secara tertib sebagaimana susunan yang dinyatakan dalam Al-Quran. Perbuatan baginda adalah sabit dalam beberapa hadis yang sahih. Antaranya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang lalu, di mana terdapat dalamnya perkataan kemudian, yakni summa. Perkataan summa tu ada yang memberi makna tertib sebagaimana yang disepakati oleh ulama. Dalam kitab Al-Majmu', Imam An-Nawawi menyatakan para ulama Syafi'i berhujah tentang wuduk Nabi SAW dengan hadis sahih yang diambil daripada para sahabat. Mereka semuanya menceritakan bahawa Nabi SAW melakukannya secara tertib. Ramai sahabat yang menyaksikan dan di beberapa tempat yang lain pula terdapat banyak perbezaan dalam menceritakan sifat-sifat wuduk baginda daripada segi bilangan membasuh ataupun menyapu sama ada sekali, 2 kali ataupun 3 kali dan lain-lain lagi. Namun demikian tidak ada yang menthabitkannya sifat wuduk Nabi SAW yang dilakukan secara tertib. Baik. Bila cerita tentang tertib ni ataupun tentang turutan. Jadi bila kita, yang pertama, ulama menyatakan bahawa bila dalam Quran disusunkan perkataan yang Allah Taala sebut tadi, dalam ayat yang Allah Taala sebut tadi, yang pertama apa? Yang pertama Allah Taala sebut idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maknanya ayat itu menunjukkan bahawa ia adalah turutan. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan kepada hadis dan juga sunnah Nabi SAW. Yang mana Nabi SAW setiap kali dia berwuduk, turutannya macam itu. Tak pernah sahabat-sahabat lihat Rasulullah SAW berwuduk dalam keadaan yang tunggang langgang. Mula-mula basuh kepala, kemudian basuh kaki, kemudian baru basuh tangan, kemudian basuh muka. Tak pernah. Menunjukkan bahawa ia adalah tertib yang menjadi turutan wajib diikut oleh semua di kalangan umat Muhammad SAW. Dia diwajibkan. Baik. Jadi ia sangat-sangat berlainan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan wuduk yang dianggap sebagai sunat. Contohnya bila mana bilangan ataupun turutan tangan ataupun kiri dan kanan. Pertama. Yang kedua berkaitan dengan bilangan basuhan anggota wuduk. Contohnya ada masa Rasulullah basuh 3 kali. Kadang-kadang Rasulullah basuh sekali. Kadang-kadang basuh 2 kali. Menunjukkan bahawa yang perkara berkaitan dengan bilangan basuhan itu adalah perkara yang tidak menjadi kewajipan. Nampak? Itu beza dia. Tetapi turutan daripada niat, kemudian kepala, tangan, muka, tangan, kepala, kaki itu sesuatu yang sememangnya Nabi tak nak buat dalam keadaan yang tidak tertib. Menunjukkan bahawa ia adalah satu tertib yang wajib kita ikut sebagai melengkapi berkaitan dengan rukun-rukun wuduk tadi. Baik. Okey. Perbuatan Rasulullah SAW adalah penjelasan kepada cara berwuduk yang diperintahkan. Sekiranya hukum meninggalkan tertib adalah harus, sudah tentu baginda meninggalkannya pada setengah keadaan bagi menjelaskan bahawa ia adalah harus. Sebagaimana baginda pernah berwuduk tanpa mengulanginya pada waktu-waktu tertentu bagi menjelaskan bahawa berwuduk itu tidak wajib. Jadi kalau Rasulullah SAW ni, cara dia nak didik kita ni, dia akan pastikan perkara yang tidak wajib tidak menjadi satu yang diulang-ulang secara berterusan. Maksudnya apa? Maksudnya, kalau perkara itu wajib, memang Rasulullah SAW tidak akan pernah tinggal seumur hidup dia. Dia akan berterusan buat perkara tersebut. Contohnya macam solat fardu. Rasulullah SAW tidak pernah tinggal solat fardu, jadi semua sahabat tahu ini benda yang wajib. Padahal, dan ia juga telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh macam solat tahajud. Solat tahajud ni sebenarnya wajib bagi para rasul. Tapi ia menjadi sunat sebab apa? Ada masa Rasulullah SAW tidak ataupun Rasulullah meninggalkan sekali supaya menunjukkan kepada umat bahawa solat tahajud ni tidak wajib.
Sama juga macam solat tarawih. Kan? Solat tarawih, 3 hari pertama Rasulullah bersolat tarawih dengan sahabat, menunjukkan bahawa solat tarawih ni boleh kita buat secara bersendirian ataupun secara berjamaah. Boleh buat sama ada maknanya sunat lah, maknanya tak semesti ataupun tak perlu buat tiap-tiap malam pun tak apa. Tapi kita ambil fadilat lah. Kita sembahyang kat rumah kadang dengan isteri pun tak apa, tak ada masalah. Boleh itu semua. Jadi sama juga yang ini, bila mana Rasulullah SAW, kalau nak katakan tertib ini adalah perkara yang harus, sudah tentulah Rasulullah SAW akan menggunakan ataupun akan menggunakan kaedah, dia akan buat sekali supaya tak ikut tertib, menunjukkan bahawa ia adalah harus, tapi itu tidak berlaku. Baik, itu saja, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Kenapa tiba-tiba kamera tak hidup ni? Okay, rakan-rakan di Facebook ada soalan nak tanya? Okay. Allahu Akbar. Okay, nampak gaya macam semua faham dan tak ada soalan. Dan hari ni pun nampak macam senang. Nampak macam senang kan? Ini tentang wuduk. Jadi itulah menjelaskan kepada kita semua bahawa itulah dia rukun wuduk yang ada 2 rukun kering dan 4 rukun basah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan taufik kepada kita, memberikan kita kekuatan, dan mudah-mudahan kita akan diberikan rahmat oleh Allah SWT. Okey, ada soalan ke? Doa Izam, doa. Okey, jika tak ada soalan, terima kasih. Sekejap أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعالت على صوت شريعتك فاثق اللهم رابطتها ولمدها ولها سبلها وأمنها بذكر الذي لا يخفو واشرح صدرها بفيض الإيمان بك وجامل التوكل عليك وأيها بمعرفتك ومسعى الرشاد في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.